Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Amin. rabbal alamin. Dah lama dah Cikgu Jai tak dengar bacaan Yasin daripada anak-anak murid semua merindukan suasana yang sebenarlah Okey. So kita tak nak buang masa, kita akan terus sahaja sebab saya bajet kelas dalam paling lama pun 40 minit kot. 40 minit. Insya-Allah. Dia tak payah lama-lama. Nanti kau nak buat tugasan lagi tak cukup masa Okey. So, kelas minggu ni saya akan lukis jadual. Okey, jadual tu adalah berkaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari inilah, iaitu panjang, jisim dan isi padu, yang mana jadual ni saya bahagikan kepada 4 kolom. Awak boleh buat jugalah sementara saya melukis kat sini. Saya tak nak sediakan awal-awal. Nanti kalau saya sediakan awal-awal ada je, tapi bila masa saya nak explain tu nanti dia tak sedap, macam kita masuk kelas lah kita masuk kelas. Okey. Ada je yang dah sedia. Okey. Cuba kamu tengok kat sini apa yang saya nak bagi tahu kamu. Kat sini nanti kita akan belajar berkenaan tentang jisim. Jisim kat sini, ni jisim lah. Kita belajar dulu apa panjang, minta maaf. Panjang. Kemudian kita belajar berkenaan tentang jisim. Jisim tu baru hari ni nak masuk panjang tu minggu lepas. Okey, seterusnya kita nak belajar berkenaan tentang isi padu cecair. Okey, isi padu cecair yang kamu boleh tengok kat situ. Okey, apa yang saya nak belajar? Kita nak belajar kat sini, kita nak belajar berkenaan tentang kita nak lukis pecahan. Bukan lukis nak pecahan, kita nak belajar macam mana pecahan jisim tu, pecahan jisim, pecahan isi padu. Okey, kita dapat maklumat daripada sini. Okey, contohnya yang pertama saya tulis dekat situ. Contoh dia yang pertama. Okey. Panjang. Okey, saya sebenarnya tak sesuai untuk kita tulis panjang jisim dan isi padu Kejap saya padam balik. Okey, padam balik. Okey, kelas. Yang ni unit dia adalah berkaitan dengan 10. Ini unit dia berkaitan dengan 100 dan ini unit dia berkaitan dengan 1000 lah. Okey, 1000. Okey, yang saya nak tulis jisim tu kat ujung ni. Contohnya lah panjang isi padu kan. Contohnya 1 cm dia adalah bersamaan dengan 10 mm. Okey, kemudian saya kata apa? 1 meter pula dia adalah bersamaan dengan 100 sentimeter Dan yang terakhir adalah okey, yang kat sini banyaklah. Contoh 1 kilo, 1 panjang tu 1 kilometer bersamaan 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter 1000 meter dan seterusnya kat sini dia ada 3 1000 meter. Nampak tu? Okey, kemudian kita ada 3 kat situ Ini jisim. Bawah ni pula saya akan buat untuk kilogram. Kilogram dan dia jadi 1000 gram. Dan yang terakhir adalah untuk isi padu cecair iaitu 1 liter. 1 liter bersamaan dengan 1000 juga 1000 mililiter. Okey, kalau saya terberhenti sekejap tu sebab saya tengah nak meng-add kawan-kawan kau tu ni. Okey, kejap masuk. Jadi saya kena ubah daripada pensel jadi cursor balik. Okey. Ini rumus dia lah rumus. Rumus okey untuk kita topik berkaitan dengan sukatan rumus sukatan. Okey, bidang sukatan dan geometri. Yang ni sukatan lah. Okey kalau kamu tengok dah apa tadi saya nak tulis, saya sambung balik. Okey, contohnya kelas. Okey. Bila saya kata setengah, okey, sini setengah daripada RM10 adalah 5. Macam tu. Setengah daripada 100, 50. Setengah daripada 1000, 500. Setengah pun. Okey. Seterusnya apa benda yang kita nak belajar? Okey, adalah berkaitan dengan 1/2 dah sudah. Kita masuk pula 1/4. Lepas tu kita ada pecahan 3/4. Kenapa tak ada 2/4 cikgu? Okey, 2/4 kalau kau kecilkan dia jadi 1/2. Dah ada tu. Kau nampak tu Okey, so 1/4 ni dia tak ada untuk 10 dan dia tak ada untuk 10 lah. Untuk 1/4 dengan 3/4 dia tak ada untuk 10.
Okey, tetapi untuk ni ada iaitu 25. Sini adalah 75. Kalau yang bawah ni kau tambah je lah sifar. 250, 750. Okey. Dia sebenarnya banyak lagi. Kejap lagi saya sambung. Kita tengok dulu latihan yang berkaitan dengan dia. Okey, contohnya. Okey, kelas. Saya tulis kat situ. Sebab hari ni kau kena belajar. Ramai pula nak masuk. Okey. Ramai pula nak masuk. Bagus, bagus, bagus. Mana yang tak sempat nanti saya akan buat recording ni saya masuk dalam YouTube lah. Okey, kelas. Dia sebenarnya daripada satu penulisan unit ni, jisim ke, isi padu ke, apa ke. Okey, contohlah kita belajar satu jisim ni, penulisan unit dia. Penulisan unit contoh jisim. Jisim. Okey, contoh unit jisim. Jisim tu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Seperti mana yang ada dekat whiteboard kamu tu. Dia boleh ditulis. Dia boleh ditulis. Okey, contohnya. Contohnya saya tulis kat situ. Okey, 2.5 kilogram. Okey, kelas. Awak bagi tahu saya 2.5 kilogram ni adalah perpuluhan. Yang ini kita tulis dalam perpuluhan. Nombor perpuluhan ni, perpuluhan kilogram. Nampak? Okey, kelas, cuba kita buat dalam nombor bulat pula. Apa jawapan dia kalau kita tulis dalam nombor bulat? Nombor bulat tu maksudnya kau kena tukar benda tu jadi gram. Nombor bulat tu dia akan jadi gram. So kita akan buat macam mana daripada 2.5 ni kau kena kali 1000 lah. Kau alihkan tempat perpuluhan 3, dia akan jadi apa kelas? Tak boleh buka. Dia akan jadi apa? Kejap-kejap Okey, jap kawan-kawan nak masuk. Dia akan jadi 2500 gram. Nampak tu? Nampak tu kelas? Dan seterusnya kita boleh tulis nombor ni juga dalam macam mana? Kau tengok. 2 kilogram 500 gram. Dan apa yang yang ni kita tulis dalam nombor kilogram dengan gram lah, dia punya unit dia. Tapi untuk seterusnya kat sini kita nak tulis dalam pecahan. Nampak? Pecahan kilogram. Kalau dalam pecahan kilogram dia akan jadi macam mana kelas? Dua tu adalah nombor bulat. Nombor bercampur lah ni, nombor bercampur. Okey, pecahan tak wajarnya macam mana? Kau tengok nombor 500 yang baru saya buat tadi ni. Nampak ni 500 ni kelas. Kau tengok pecahan dia. Kau terus tulis kat situ setengah. Kilogram. Jadi, apa yang ada dalam buku teks kau tu, sebenarnya adalah kau kena belajar menulis nombor unit ni. Tak kisahlah jisim ke, isi padu ke, panjang ke, dalam 4 kaedah penulisan. Okey. Boleh ke tak boleh kelas? Setakat ni faham tak? Faham. Faham kan? Nampak ni awak kena kuasai. Minggu lepas saya minta 2 je, iaitu perpuluhan kg dengan satu lagi itu pecahan. Perpuluhan untuk kilometer dengan satu lagi untuk yang pecahan kilometer. Tapi minggu ni kita nak belajar 4 ni. Saya tak ajar sekaligus, saya ajar sikit demi sikit lah. Okey. So kita tengok pecahan ni, saya nak lengkapkan dia punya pecahan ni, tak lengkap lagi ni. Tak lengkap lagi ni. Dia ada banyak lagi ni. Okey, apa lagi cikgu selebihnya? Okey, selebihnya adalah 1/5. Nampak? Lepas tu kita ada 2/5. Seterusnya kita ada 3/5. Seterusnya kita ada 4/5. Okey, 5/5 tak adalah. 5/5 dapat 1. 4/4 dapat 1. 2/2 dapat 1. 1 tu kembali kepada asal lah. 1 tu duduk kat mana kau? Okey, ni saya tunjuk. 1 tu duduk kat sini. 1 kilogram. Okey, kejap. Ada orang nak masuk. Awak dah masuk? Sekejap, saya nak mute kan dulu. Okey. Okey, seterusnya kita ada apa kelas? Kita ada 1/5 penyebut dia, kita masuk pula 1/6 tak ada, 1/7 tak ada, 1/8. 1/8. 2/8 tak ada sebab 2/8 kalau kekecilkan dah jadi 1/4. 1/4 ada kat situ. 1/8, 3/8, 5/8. Mana-mana yang ada nombor genap, penyebut ngangka dia kita dah kecilkan.
Okey, dan 7/8. 8/8 tu dia dapat 1 balik, 1 dah akan pergi kat ujung tu. Okey, seterusnya lepas 7/8 kita ada apa kelas? 1/10. 2/10 tak ada, kita terus ambil 3/10, 4/10 tak ada, 5/10 adalah setengah, 6/10 adalah 3/5. Okey, dan kita ada 7/10, 8/10 tak ada sebab dia nombor genap jadi 4/5 dan kita ada 9/10 sahaja. Okey, jadi dekat sini kalau awak nampak dia, saya akan sambungkan balik dia punya kotak-kotak kurungan ni. Dia tak banyak apa pun, nanti kau akan nampak ada nombor 1 hingga 9 dekat dalam tu. Dekat 10 tu ada 1 hingga 9. Kalau dekat 100 tu dia ada nombor 10 hingga 90. Kalau untuk 1000 dia ada 100. Bukan 100. 100 lah sehinggalah 900. Awak tengok sekejap lagi Okey, saya sedang buat dia punya kolom. Okey, kolom untuk memisahkan dia. Okey, yang hujung sana tu formula lah. Okey, rumus dia. Okey, saya akan tuliskan balik semula. Awak tengok betul-betul. Okey, kat bahagian bawah tu. Okey. Tengok 1/5 ni kalau kita kali 10, tengok 1/5 kalau kau kali 10 kau akan dapat kau akan dapat 2. Kat sini ada 2. Okey, 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. Ada macam tu buat dia. Okey? Untuk yang bawah ni, untuk 1/8 tak ada dalam untuk 10. Tak ada dia tak ada, dia tak laku. Kenapa? 1/8 ni terlalu kecil. Kalau dalam Sefer 10 tu dia dapat dalam 1.25. Tak boleh, dia tak boleh. Okey? Sebab kat sini awak ada dua digit je. Sar dengan puluh. Okey, kalau untuk 1/10 ni dia akan jadi apa kelas? Okey, 1/10 kau kali je 10. Kau akan dapat berapa tu? 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 7, 7. 1 kali 9, 9. Daripada situ kau akan nampak tau. Ada 10, ada 9 nombor kat situ. Ada 10 lah senang cerita macam mana nombor 10 tu saya kata tu kau tengok. 1, 2, 3, 4, kita ada 5, kita ada 6, kita ada 7, kita ada 8, kita ada 9 dan kita ada 10. Nampak tu? Kelas. Kita ada 10. Cukup dah dia 10 kat sini. Jadi bawah tu kelas, bawah ni macam biasa kau tambah je lah 20, 200, 40, 400, 60, 600, 80, 800. Tambah sifar je. 10, 100, 30, 300, 70, 700, 90, 900. Macam tu je. Lepas tu kalau kita buat satu lagi ni, 1/8. 1/8 ni kita buatlah kali 1000. 1/8 kalau kau kali 1000, maksudnya 1000 kau bahagikan dengan 8. Dekat sini atas ni kau akan dapat 125. Saya buat sebahagian je. Selebihnya kalau kau nak buat, kau buat 8 kali 2, 16. 4, 5, 45 pula, 40, minta maaf. Okey, nak tulis 40. 8 kali 5, 40. Nampak? Selesai. Okey. So, kau dapat 125 tu dekat mana tau? Kat sini. Kat sini pun tak ada tau. Dia tak ada. Okey, sama. 125 kau kali 3. Macam saya kata tadi, kau kalilah 3. 125 kau kali 3 kau akan dapat 375. Okey, kali 5 pula. Kali 5 betul lah tu, kali 5 kat depan tu kau akan dapat 625. Dan kalau kau kali 7 kau akan dapat 875. Okey, ni nombor dia. Daripada paling kecil 125, daripada paling kecil 100 ni 100 sehinggalah 1000 kat sini. Jadi kelas, okey, itulah konsep pecahan sebenarnya kalau kau buat. Kalau kau buat satu-satu kau kena buat macam ni. Kali 1000 ke, kali 100 ke, kali 10 ke, kau kena buat macam tu. Okey, saya akan padamkan yang sebelah sini. Okey, kali ni saya nak saya akan bukakan awak punya mic kejap Tadi saya dah tutup mic awak. Okey, saya nak buka mic awak balik. Okey, kelas, awak boleh buka mic awak sekarang. Kita nak buat penulisan unit jisim ni sekali lagi. Sekali lagi. Saya akan padam yang ni, yang jawapan tadi ni kita akan buat sama-sama.
Okey, untuk jisim. Jisim isi padu dengan dengan panjang yang ada 1,000 tu sama je. Kali ni tak apa, kita buat jisim dulu. Okey, buka mic awak sekarang kelas. Buka mic awak sekarang. Hello. Hello. Okey, kejap saya kuatkan. Hello. Okey, kelas. Okay. Saya akan tunjuk dekat awak. Saya perlukan jawapan daripada awak lah. Okey, dengar kan suara saya? Dengar. Dengar. Tak dengar? Okey. Contohnya kelas. Saya kata dekat sini, saya tulis 5 kilogram 700 gram. Awak nampak tu? Okey. Jadi kalau saya pergi ke bawah ni, saya nak tulis berapa kelas? Dalam gram, nombor bulat. Dia jadi berapa? 700 gram. 5,700. 700 gram. Oi. Habis 5 ni pun kau kena tukar. 5 ni pun kau kena tukar. Dia jadi berapa? Tambahkan dengan 700. 5 kg tu 5,000. Kau tambahkan dengan 700. So jadi berapa? 700. 5,700 gram. 5,700 gram. Nampak dia pergi ikut pusingan arah jam jadi kalau dekat sini pula kelas, dia jadi berapa kalau dekat perpuluhan tu? Kalau dekat perpuluhan dia jadi berapa? Ni arah lawan jam ni. Kau buat apa? Kau buat 3 longkang lah. Kenapa? Sebab 1 kg ni sebah dia ataupun dia punya formula dia 1 kg sama dengan 1,000 gram. Ada berapa longkang kat situ kelas? 3. 3 longkang. Jadi kalau kau buat 3 longkang, titik perpuluhan kau dekat mana? 5. Dekat 5. Bacakan jawapan dia. 5.7 kilogram. Pandai. 5.7 kilogram. Nampak tu kelas? Kat mana kau nak cari jawapan 700 ni? Kau cari 700. Mana 700 aku? Mana 700? Ini dia 700 aku. Kau tengok kau punya pecahan kau. Berapa atas dia? Dia macam mana dia tentang nombor tu? 700 kau bagi 1,000. Okey? Dia macam tu. Kau potong 2 kosong ni, sifar ni. Dia jadilah 7/10. Okey, apa yang saya buat tadi tu semua saya dah buktikan tadi kat awak. Jadi awak tulis jawapan awak sebagai 5/7/10. Okey, nampak tak tu kelas? Dia ada 4 cara penulisan yang kau kena kuasai. Nampak ke tak? Nampak. Boleh ikut ke tidak? Boleh. Nanti kotak ni nanti awak salin cantik-cantik, awak buatlah cantik, dan sebab ini awak akan pegang sampailah kita mati, bukan sampai form 5, sampai kita mati. Benda tu akan ikut sampai kita mati. Sebab benda ni dalam situasi kehidupan kau seharian kau akan jumpa. Okey, saya akan padam balik semula ni. Saya nak tengok boleh tak kau buat lagi. Masih lagi kilogram. Masih lagi kilogram apa semua ni. Unit berkaitan 1 kg bersamaan dengan 1,000 gram ni. Okey, kita akan buat lagi sekali. Okey, saya tukar nombor dia. Apa nombor yang saya nak pakai? Saya akan pakai nombor, okey. 12 kilogram. 12 bukan 100 tu, 12. Kejap ni kau tak nampak pula, saya padam. Okey, 12 kilogram. 12 kilogram 125 gram. Kelas. Apa jawapan dia dalam nombor bulat? 12,125 gram. Okey, pandai Aiman Hakim. Siapa yang sebut tu, dia punya nama akan keluar dekat saya lah. Okey, seterusnya dalam perpuluhan kilogram. Sebut apa jawapan dia? 12,125. Okey, ramai yang sebut tu. Kasih Rauda Haziq. 12,125 kilogram. Tapi unit ni kau jangan lupa tulis. Kalau disebut dalam perpuluhan dan pecahan, jawapan dia memang dalam unit yang paling besar kelas. Kau tak boleh tulis unit paling kecil. Nombor unit paling kecil adalah hak milik untuk gram sahaja, tak ada kilogram. Kau nampak tu, kau kena tahu tu situasi dia. Okey, unit paling besar dia tulis dalam sebagai pecahan dan ataupun perpuluhan. Okey, last sekali apa jawapan dalam pecahan kilogram? 12,108. Okey, 12. 1/8. Macam mana dapat tu? Kau tengoklah ni. 125, apa dia punya pecahan dekat atas tu? Senang aja kelas. Okey, sekarang ni saya akan padam. Saya akan pakai unit untuk liter pula ya. Unit untuk liter.
Unit untuk liter. So saya padam lah semua ni. Saya padam. Okey, unit untuk liter. Ada seorang lagi nak masuk, sabar. Okey. Okey, saya pakai unit untuk liter. Okey, kelas cuba baca formula untuk unit liter kelas. 1 liter bersamaan dengan berapa? 1000 mililiter. Milimeter. Okey, betul. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter lah. Mililiter. Jadi kalau kita buat soalan tu bersama-sama, okey, contohlah saya bagi kau, saya tulis dekat situ, contoh dalam soalan dia minta jawapan dia adalah ni bukan kilogram ni, asal ada lagi kilogram ni. Sekejap saya padam. Okey kalau soalan tu dia kata 4,250 4.25 bukan, sebab kita nak tulis perpuluhan 4.25 liter. Okey, kita tulis dulu dalam nombor bulat iaitu mililiter. Okey kelas, kalau tulis dalam mililiter berapa kau dapat 4.25 ni? 4250 Pandai, mililiter. 4,250 mililiter. Tadi saya daripada kiri ke kanan lawan arah jam, sekarang saya ikut arah jam pula. Okey, apa pula jawapan dia kalau saya nak tulis dalam liter dan mililiter? 4 liter 250 mililiter. Okey, 4 liter 250 mililiter. Lepas tu kita nak pergi tulis sebagai pecahan liter. Pecahan dengan perpuluhan unit paling besar. Apa jawapan dia? 4 perpuluhan. Perpuluhan ni pecahan lah. 4 per 4/1/4. 1/4. 4/1/4. Apa, liter ke mililiter? Liter. Liter. Ingat tu. Okey. Ingat tu. Okey. Okey kelas, saya nak tanya awak. Saya nak tanya awak. Saya tulis kat situ. Okey. Saya tulis kat situ. Kau tak payah tulis pun tak apa. Okey, jika perpuluhan dan pecahan hendaklah ditulis dengan unit yang paling apa kelas? Paling apa? Paling sesuai. Salah? Kecil. Salah? Paling tepat. Salah. Baru saya sebut tadi. Besar. Paling besar jawapan dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nampak tu Jika perpuluhan kau tulis, kau memang kena tulis macam. So, contohlah perpuluhan. Okey, contohnya. Perpuluhan, kita akan sebut perpuluhan kilogram. Perpuluhan kilometer. Nampak tu? Perpuluhan, apa lagi perpuluhan ada tadi? Liter. Nampak? Okey, sama juga pecahan pecahan kilogram. Pecahan kilogram. Nampak tu? Pecahan kilometer dan satu lagi pecahan liter. Kau kena tengok soalan lah. Tengok soalan baru kau tahu. Tapi kalau ada setakat kg, km, kiloliter, liter ni memang perpuluhan dan pecahan. Okey, kau boleh tulis tulis unit paling besar. Jangan tiba-tiba kau tulis 4/1/4 gram, 4/1/4 mililiter, 4/1/4 meter. Semua tu salah. Okey? Semua tu salah. Saya suruh sambung pun tak boleh ni. Okey? Nanti awak boleh salinlah benda ni. Dalam buku awak dalam buku awak boleh salin. Yang ni awak kena hantar. Okey, yang ni awak kena hantarlah, salin dan hantar. Okey, nak salin dulu tak? Saya bagi masa 5 minit kalau kau nak salin. Yang kotak aje. Yang bawah tu tak payah. Boleh tak 5 minit? Boleh. Okey, salin Dalam dulu buku sekarang, saya bagi masa untuk salin. Salin ni awak kena salin lah. Dan hantar dalam sebagai jalan kerja kau nanti hantar sekali dengan jalan kerja. Okey, salin dulu. Okey, salin cantik-cantik. Tak apa, saya bagi masa 5 minit. 8:29 kita pergi buat latihan tu je.
Okey, dah salin belum? Halo, dah salin ke belum? Dah. Salin. Dah. Okey, Iwana dah sudah lagi? Siapa lagi dah Dah. sudah? Cakap je, saya baca nama dia. Dah. Kasih Rauda dah sudah. Alexander dah sudah. Lagi 3 orang dah sudah. Cukup 7 orang kita buat latihan. Dah. Aziz 4. Dah. Madiah 5. Madiah ke tu? Awak tak pakai nama awak 5 kai 6 Kaisah. Lagi? Dah. Okey, dan yang terakhir adalah 7 Apa tu Ahmad Awak masuk pakai nama awak, pakai nama awak, mak awak, ayah awak, saya tersebut nanti. Minta maaf Okey, kelas. Ini adalah kilogram. Okey. Macam mana pula kalau soalan tu dia tanya kita berkaitan bukan dengan kilogram. Bukan. Maksudnya dia tak nak lah. Saya buang lah ni. Saya buang unit yang berkaitan 1 dengan 1000 ni. Okey, 1 1000 saya buang. Okey. Boleh ke buat cikgu? Boleh. Kau tengok. Contohlah saya bagi. Nanti sama latihan awak pun saya akan bagi kau 10 latihan yang mana kau kena tulis 4 cara penulisan dia. 4 cara penulisan dia. Kau kena mantap ni. Bahagian ni kau kena mantap. Okey, contohlah kita nak ambil berkaitan dengan 1 cm 10 mm tu. Okey, contohlah dia tulis kat situ 2/5 cm. Okey, kau tengok 1 cm kan 10 mm. Okey, ini unit paling besar dia. Jadi kalau nak tulis dalam perpuluhan, dia akan jadi kita pergi dulu nombor bulat dia tadi iaitu mm. 7 tu dia kan kat sini ada 2 je tempat dia. Jadi dia 2 je tempat dia. Yang tempat pertama dimiliki oleh 7. Lepas tu kau cari 2/5, siapa yang mewakili untuk 2/5 tu adalah 4. Nampak tu kelas? Dia jadi 74. Okey, dia jadi 74. So, kalau dalam sentimeter perpuluhan, kau nak tulis sebagai apa? Kau buat satu longkang dia. Sebab dia 10 dia kan ada 1 je kat sini. Sifar dia. Jadi, dia akan jadi 7/4. Nampak tu kelas? Okey, dan yang terakhir, kau boleh tulis jawapannya 7 cm 4 mm. Nampak tak tu kelas? Nampak ke tak? Nampak. Nampak tu. Okey, saya akan buat 4 lagi latihan kita, 4 lagi pula. 4 teknik penulisan kita. Okey, yang ni berkaitan dengan 100 pula, iaitu 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey Benda ni semua kau tak payah hafal. Kalau kau buat hari-hari kau dah ingat dah semua ni. Okey, contohlah saya tulis dekat situ Saya tulis dekat situ 6,8 meter contohnya. Sama, kalau dalam meter juga diminta, kau kena tulis dalam pecahan. Ni perpuluhan. Okey, kau tengok 8. Sebelum kau buat tu, kau tukarlah dulu kepada sentimeter. 6,8 cm ni berapa longkang nak buat kelas? Supaya nak tukar kepada sentimeter. Meter ke sentimeter ni. 180 cm. Berapa longkang? Ada berapa longkang? 2 longkang. 2 longkang. Kau buat 2 longkang, dia akan jadi 680 cm. Kau nampak tu? Sudah ada 2 jawapan yang kita tahu. Dan kita boleh tulis dalam meter sebagai 6 dan dalam sentimeter sebagai berapa kelas? 80. 80. Kat mana 80 tu? Kau tengok dia punya pecahan. Pecahan dia 4/5, jangan lupa letak 6. Macam mana dapat 4/5 tu kelas? Okey, 6 tu 6 lah. Okey, 80 ni 80 per 100. Kau potong, lepas tu 8/10 kau kecilkan, dia jadilah 4/5. Kau guna sepai 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, dapat 5. Nampak tu? Kelas. So, sebab tu dia dapat 6 4/5. Kau nampak tu? Setiap satu ni, 10, 100 dengan 1000 ni, ada 4 teknik penulisan yang kau kena buat dekat saya lah. Faham ke tak tu? Faham. Okey. Jadi, saya akan bagi soalan tu. Saya akan bagi soalan tu dekat sini je lah. Tak payah pergi slide lain. Okey, saya padam jap. Okey, awak bersedia untuk menulis? Okey, dah bersedia belum tu? Dah.
Okey tak apa, tak sempat salin, nanti saya akan masuk dalam YouTube ataupun gambar tugasan tu lah dalam kau punya ni. Okey. Tugasan minggu ke berapa ni kelas? Tugasan minggu ke-30. Sekejap ada orang nak masuk, dah nak habis kelas dah, baru dia nak masuk. Harap ni difahamlah nanti. Okey, tugasan minggu 30. Okey, soalan dia, arahan dia, saya minta apa? Okey. Buat ataupun tulis. Tulis 4 cara 4 cara penulisan bagi setiap yang berikut dalam format peta peta apa tadi tu kelas? Peta apa tu kelas nama dia? Peta buih. Peta buih peta buih bukan peta bulatan. Kalau peta bulatan dia ada kotak. Okey. Peta buih. Okey, ini dia punya arahan dia, awak boleh salin lah. Format peta buih tadi tu. Okey. Ini arahan kita. Okey, lepas tu apa tugasan dia kelas? Saya bagi 10 saya mesti bagi 10. Okey, maksudnya salah satu saya dah bagi. Okey. Contoh ni soalan nombor 1 kita. Okey. 5 kilometer. 5 kilometer 200 meter. Maksudnya awak kena buat 4 kaedah tu lah. Nombor 2. Okey, 15 meter. Okey. 15 meter 60 sentimeter. Nampak tu? Okey, seterusnya nombor 3, saya masuk liter lah pula. Okey, 7 liter 6 tak nak 6 lah. Boleh lah. 625 mililiter. Okey, seterusnya nombor 4 ni saya campur-campur tau. Sebab kita dah habis untuk penukaran unit ni. Okey, nombor 4 20.5 kilogram. Apa sambungan dia? 5. Okey, 5 saya minta apa? 9.7 9.7 liter. 7 liter dah sudah. Apa kita ada situ? Kilometer. Liter. Okey, bolehlah. Liter. Okey, nombor 6. Saya tulis dekat situ. 3. Tak nak dah 3. 0.4 sentimeter. Okey. Nombor 7, 8, 9 saya tulis. 7, 8, 9 saya tulis dalam dalam pensel lah. Saya guna pensel. Okey, nombor 7. Okey. 32/5 kilometer. Okey, nombor 8. 1/10 kilometer. Nombor 9. 6. 1/4 sentimeter. Dan yang terakhir 10. 40. 45/8. 45/8. 45/8 kilogram. Berat kau tu. 45/8 kilogram. Okey. Macam mana saya nak tadi? Okey. Dekat tengah-tengah dia kau tulis fakta asasnya. Contohnya soalan nombor 1 tu, kau tulis nombor soalan nombor 1. Okey, kau tengok nombor 1 tu. Oh, 1 tu 1 kilometer sama dengan 1,000 gram. Okey? Jadi kau kena buat peta bulatan kau tu ada 4 cara penulisan dia. Itu nombor 1 ni kelas. Saya tunjuk kat kau. Nombor 1 ni. Nombor 1. Jadi 5 kilometer saya dah bagi tahu. 5 kilometer kau tulis kat sini dengan 200 meter tu. 5 kilometer 200 meter kau tulis kat situ. Okey, lepas tu apa pula jawapan dia dalam nombor bulat? Nombor bulat 5,200 meter. Itu nombor bulat. Kalau dalam perpuluhan,
Dalam perpuluhan apa jawapan ni kelas? Cuba buat sikit. Ni. Kalau dalam perpuluhan kau alihkanlah. Ada 3 sifar, kau alihkan 3 longkang. Kau akan dapat 5.2 kilometer. Dan yang terakhir adalah kat sini nombor apa? Nombor 1 tadi tu. Yang ni. Kalau nak dalam kilometer ni pecahan ni. Kalau dalam pecahan kita akan tulis. Kau tengok 200 kat mana? 200 kat mana cikgu 200 ada tak ada ni. Kau tengok pecahan dia. Jadi kita tulis sebagai 1/5 kilometer. Okey. Boleh ke tak boleh kelas? Boleh. Lepas tu, bila dah selesai tu, kau buatlah kotak sikit. Barulah cantik. Peta kau tu jadi cantik sikit. Okey kelas. So ada berapa peta macam ni kau kena buat? 10. 10. Ada 10 soalan. Setiap soalan ada 4 cara penulisan dia. Okey. Minggu depan kita akan belajar tambah dengan tolak. Apabila kau dah kuasai penulisan ni. Sebab dalam soalan matematik selalu dia katanya 5 km 200 meter tambah 6.3 km tambah 1/2 km. Apa jawapan dia dalam meter? Macam tu. Exam esok memang macam tu lah. Dia akan tulis 4 teknik penulisan ni untuk tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey? Kau nak buat operasi. Ini belum operasi lagi ni. Okey kelas. Cikgu rasa itu saja untuk minggu ni. Tugasan ni nanti cikgu tampal juga dalam WhatsApp. Yang baru masuk, yang lambat masuk tadi tu, sila tonton balik channel ni nanti, video ni nanti dalam channel kelas Cikgu Jen. Cikgu Jen masukkan. Okey? Okey, terima kasih kelas. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, cikgu. Okey. Maaf sebab Cikgu, lambat. bye. Okey. Maaf sebab Baik. lambat. Terima kasih cikgu.